صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله العظيم. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi amin. Qala Allahumma inna nas'aluka bi'annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta al-hannanul mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram an tarzuqana kamalal mutaba'ati li'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi zahiran wa batinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa tuhyiyana wa tumitana ala dhalika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka, wahai Tuhan kami pohonkan kepada Engkau, bi'annaka anta Allah, dengan bahawa Engkaulah Allah, alladzi la ilaha illa anta, yang tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Al-Hannan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan yang maha pengasih, Al-Mannan, Tuhan yang maha pemberi, Badi'us samawati wal ard, Tuhan yang merupakan Badi' iaitu pereka, Badi'us samawati wal ard, pereka 7 lapis langit, wal ardi, pereka 7 lapis bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran, Tuhan yang mempunyai keagungan, wal ikram, Tuhan yang memiliki kemuliaan, antarzuqana, jadi yang kami pohonkan itu ialah Engkau rezekikan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamalal mutaba'ati, sempurna mutaba'ah. Mutaba'ah makna mengikut, sempurna mengikut. Li'abdika, bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hamba Engkau. Wa rasulika, Rasul Engkau. Sayyidina Muhammadin, penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengikut bagi akhlaknya. Wa amalihi, mengikut bagi perbuatannya. Wa aqwalihi, mengikut segala perkataannya. Zahiran, secara zahir, wa batinan, secara batin. Jadi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita sempurna kita mengikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada akhlak baginda, perbuatannya Rasulullah, dan juga
apa sahaja yang dikata dan diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang kita pohon daripada Allah. Kalau kita kata kita cinta kepada Allah, tapi kita tidak mengikut Rasulullah, berarti ucapan kita bohong. Orang yang betul kata dia cinta kepada Allah ialah orang yang ikut Rasulullah. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah utusan yang diutuskan oleh Allah kepada kita. Jadi macam mana seseorang tu mengatakan dia cinta kepada Allah sedangkan dia tidak mengikut akan Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala utuskan Rasulullah untuk jadi ikutan kita. Sebab kita manusia. Bila mana kita manusia, kita hanya boleh mengikut cara-cara manusia. Kita tak boleh ikut kalau yang diutuskan sebagai Rasul itu seorang malaikat. Malaikat ada naluri dia, ada perasaan dia. Sedangkan manusia ada naluri dan perasaan yang lain daripada malaikat. Yang menjadi kelainan dengan malaikat ialah nafsu. Malaikat tidak bernafsu. Melainkan kalau malaikat Allah bagi nafsu. Tapi kalau Allah bagi nafsu kepada para malaikat, itu bukan malaikat lah. Fitrah malaikat dah berubah. Jadi kalau macam tu, kita hanya sesuai utusan Allah pada kita ialah seorang manusia. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manusia yang macam mana? Manusia yang seperti Rasulullah. Jadi diutuskan Rasulullah sebagai Rasul, kita kena usaha seperti mana kita tengok dan dengar berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu bila kita faham daripada pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul selama 23 tahun, itu ialah untuk umatnya, maknanya untuk menjadi panduan kepada umatnya pada seluruh aspek kehidupan. Sebagai seorang manusia telah pun ditunjuk oleh Allah, Rasulullah ialah contoh teladan yang baik. Tidak ada satu sudut pun dalam kehidupan sebagai seorang manusia yang telah tidak ditunjuk oleh Rasulullah kepada kita semua. Semua telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi qada hajat pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dilihat oleh manusia. Tak ingat seorang sahabat tu, Ibnu Umar ataupun siapa, Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu sayyidina Muhammad qada hajat dalam rumah dia. Sahabat ni rumah dia boleh naik patah sutuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat ni nampak Nabi qada hajat dalam rumah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, untuk apa? Untuk diberitahu pada umat, begitu cara qada hajat. Mana ada ruang dalam hidup ni yang pasal pelina. Mana ada ruang dalam hidup ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tak pernah ataupun yang tertinggal
Nabi tidak menunjuk kepada umat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita minta kita ni macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Sayyidina Muhammad. Suatu kita mengaji ni dia tak habis. Ilmu takkan habis. Lagi mana umur kita masih ada, selama itulah kita akan mengaji, kerana ilmu tak akan habis selama-lamanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pasal apa kita kena mengaji? Sebab kita nak beramal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab kita nak beramal. Selama 23 tahun Nabi kita hidup atas muka dunia, selama itulah semuanya ilmu. Hak Nabi kata, hak Nabi buat, hak Nabi kita perakukan, semua itu ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ilmu tuntutannya ialah mengamalkan ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu orang yang mewarisi Rasulullah ialah para alim ulama. Ulama pula yang jadi warisan Nabi ialah ulama ul-amilin. Ialah ulama-ulama yang amilin, yang mereka tu semua beramal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka itu semua beramal, iaitu beramal dengan ilmu. Jadi orang yang sempurna ialah orang yang sama di antara ilmu dan amalnya. Dan tidak ada seorang pun yang sangat sempurna, amat sempurna dalam mempraktikkan ilmu dan amal lebih dari Nabi kita. Jadi kita harap, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ialah sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama tu pada mutaba'ah, pada mengikut. Cubalah bermujahadah untuk menyamakan di antara perbuatan kita dengan perbuatan Nabi, perkataan kita sama dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ikut Nabi ni fi akhlaqi, pada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kali ini kita cuba beramal dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang kita tercuai dan terabai dalam mempraktikkan satu akhlak. Kita ingat kita tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ingat kita tu dah berakhlak dengan akhlak Nabi dah. Mungkin dalam situasi tenang kita boleh amalkan, tapi dalam situasi genting kita gagal mengamalkan. Jadikan muhasabah, aku ni waktu tak genting aku boleh buat, waktu genting aku tak boleh buat. Jadi kita timbul muhasabah dalam diri. Supaya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tu sama macam Rasulullah. Contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Nabi menyusun saf para sahabat dalam satu peperangan. Jadi perang ni fahamlah, perang ni sesenang berkecamuk, genting. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut, kalau Nabi kita berkhutbah, Nabi seolah seperti general di medan perang. Muka Nabi merah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muka Nabi merah. Orang lihat Nabi timbul. Sebab kelui sana panggil orang tu arah begitu, arah begini. Nabi tak macam keadaan biasa dah, dalam masjid nyampaikan tazkirah,
menggambarkan syurga macam mana dan sebagainya. Nabi seolah orang lain di medan perang. Tiba-tiba seorang sahabat kata, Rasulullah, dalam Nabi duk value tinggi tu, tiba-tiba ada Sayyidina Muhammad, seorang sahabat kata, Rasulullah. Nabi kata, ya, saya nak kisah Rasulullah. Saya minta, saya nak balas Rasulullah. Nabi kata, pasal apa? Daripada hak tinggi keluar, wow sana, wow sini tu, tiba-tiba turun. Benar ya? Pasal apa? Tadi waktu Nabi SAW duduk susun saf, tongkat Rasulullah tu telah tujuh perut saya. Oh, Nabi tak nak balas lah. Ya Rasulullah. Nabi kata, Bilal, soalan Sayyidina Muhammad, Rawani ni, bila soalan Sayyidina Muhammad, nak balas, Nabi beri tongkat dia. Orang tu pun subhanallah, dia kata, Rasulullah, tu Nabi tujuh saya tu, saya tak pakai baju. Berarti dia nak tujuh bukan di atas baju, tapi di bawah baju. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi pun angkat. Suatu mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia menempa pada Nabi, dia nak tujuh perut Nabi tu, keadaan jadi celaru lah. Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Umar menangis. Lepas minta, mereka lah yang dihukum, mereka yang diqisas. Nabi kata, Abu Bakar, aku tahu hati hang dengan aku. Umar, aku tahu hati hang aku. Jadi Allah SWT Sayyidina Muhammad, jadi Nabi kata, bagi dia. Bila dia terekam pada Rasulullah, dia lempak tongkat, dia cium perut Rasulullah, dia kucuk perut Rasulullah. Nabi, awak dia macam ni. Dia kata, aku nak perang Rasulullah, aku tak tahu sebenarnya aku ni nak mati ataupun aku nak hidup. Kalau aku mati, kau harap hari ni, hari terakhir aku di dunia, aku dapat menyentuh engkau. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini jawapan sahabat tu. Yang saya nak cerita, Rasulullah tidak boleh, akhlaknya sangat tinggi. Patut waktu tu, dia kan tak tahu kat perang ni, patut macam tu lah kan. Tapi tak ada tu. Perang ni. Jadi Nabi hak tu, kila kita selalunya, kalau orang panggil, Muhammad! Ya! Macam tu. Dia jadikan sama belum macam tu. Muhammad! Ya! Dia ikut macam tu. Rasulullah ni, tengah duduk, keluar sana, keluar sini. Bila kawan tu minta nak untuk mengkisah Nabi, Nabi boleh turun tu. Payah nak buat. Ada satu orang ustaz, kawan saya, orang sangat mulia akhlak dia. Allah sini. Di antara ustaz-ustaz yang dihormati di Malaysia ni lah, Allah Sayyidina Muhammad, atas keilmuan dan akhlak dia. Satu masa saya di Jeddah. Waktu tu saya dengan jamaah tengah duduk tunggu urusan tak selesai lagi. Tiba-tiba dia keluar daripada airport, dia nak pergi ke bas. Kita tak tahu dia nak pergi ke bas, kita tak tahu urusan dia. Yang tahu, kita tahu urusan kita. Oh, kawanku, sahabatku. Saya pun pergi Ustaz. Ya. Dan salam dan tak ada, sibuk. Kita pun dah minta macam mana? Balik. Dia pun pergi. Lepas tu saya sebab gunungan Ishnu. Rasulullah SAW dalam situasi apa pun, Nabi tak terpengaruh dengan situasi. Nabi boleh cover. Sedangkan kalau dia berjamalah kita sikit 5 minit, 3 minit pun tak rugi pun, buka kebas dia nak pergi pun. Ya Ustaz, apa abang Ustaz? Ya Ustaz Mamila, patut tanya macam tu. Faham? Tapi macam tu lah. Kita jauh dengan Rasulullah, akhlak kita.
Waktu marah, susah kita nak kawal marah kita. Orang tak patut kena marah pun kena marah. Itu akhlak kita. Dia sepatutnya orang kena marah di rumah. Dia biasa marah habis kat pejabat tu. Sebab jalan jengkah habis orang semua jalan tu. Sebab tak ada akhlak. Sebab akhlak tak macam akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah wa sallallahu alaihi wasallam begitu. Jadi subhanallah, tapi dia oleh kerana dia orang berakhlak, mungkin dia rasa salah. Dan kalau balik terjumpa lagi dia, Pak Ustaz, nak minta maaf sehari tu, nak minta maaf sangat-sangat kat Ustaz. Tak apa. Tak ada masalah apa. Jawab macam tu lah. Jadi dia kena mengangkat kita, esok kalau dia kat kita, jangan macam tu kat orang. Faham tak? Itu akhlak. Jadi subhanallah, dia ni kalau kita tak ngaji akhlak, kita tak berakhlak. Akhlak ni kena mengaji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, oh tang tu, esok ni bila mana situasi macam tu, bila kerana kita ni orang yang dah kamal mutaba'ah, jadi setiap hun ni kecil lagi daripada inci. Setiap hun akhlak Nabi tu tak tertinggal, semua kita buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya akhlak ni dia bukan dengar, tapi dia kena amal. Dia bukan dengar, tapi dia kena amalkan akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang seorang tu dia mungkin boleh berakhlak dengan ustaz dia, tapi dia mungkin tak boleh berakhlak dengan kawan dia. Sebilik dengan dia, dekat katil dengan dia. Kadang-kadang dengan ustaz, Masya Allah, akhlak cukup tinggi, dan kawan tak ada akhlak, berarti tak betul macam Rasulullah juga. Jadi begitu. Jadi maknanya akhlak dengan Allah, akhlak dengan makhluk-makhluk Allah. Allah SWT Muhammad. Contoh macam mana? Kamu tengok pokok-pokok. Kamu tu ustaz kata khidmat lah dengan ustaz. Ustaz ada, kamu ada. Ustaz tak ada, kamu tak main. Kamu ustaz. Betul lah akhlak itu. Kamu main waktu ustaz ada, kamu main. Khidmat. Ustaz tak ada, kamu tak main khidmat. Pokok bunga tak jurui, apa semua. Betul tak akhlak itu? Tak betul. Mungkin kamu tu berakhlak dengan ustaz zahiran, tapi batinan tidak. Secara zahir kamu berakhlak dengan ustaz, secara hati kamu tak. Macam itulah. Salah senang. Sedangkan kalau khadim, otak dia macam mana aku macam nak depan ustaz macam tu, depan ustaz sama. Kalau kita khadim, berarti tak betul lagi tu, kena betul lagi. Terlalu tengok, tak sapu sampah. Faham? Mana ada hadut sapu khidmat lama ni? Dengan ustaz macam tu, dengan orang pun sama awak. Jadi macam ni perasaan macam ni. Maksud macam ni, macam mana kita tak mahu orang buat kita, macam tu jangan buat kau. Mana kita nak kena hairi perasaan orang, apa dia berasa kalau aku buat macam ni. Faham tak? Itulah akhlak. Akhlak ni daripada hati. Salah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita nak kena dipanggil mukamal mutaba'ah. Mana sikit, oh aku ingat betul dah aku buat, oh tak kenal lagi macam tu, settle tu, perbaik tentu, pelok tentu. Lepas tu kita akan jumpa pula, kita ingat betul dah kita buat, oh tak betul. Apa betul pula? Sampailah hari terakhir kita atas muka dunia, kita dah paling maksimal pengamalan akhlak dalam hidup kita. Dan orang yang akhlak baik ni, dia tak pernah kata dia akhlak baik. Contoh, tetamu main rumah. Tetamu main rumah. Tetamu main rumah ni, kita ada kerja. Dia tak boleh kata, saya tak ada. Apa pun, orang tahu kita tak ada. Orang tahu kita tak sempat. Tapi mesti ada
mesti ada satu masalah Sayyidina Muhammad tindakan yang orang kata mutakatu tak dan pun dan layan kita. Takkan tak boleh bagi 3 minit untuk ikram tetamu. Salah Sayyidina Muhammad. Satu masa satu orang Tok Guru main rumah saya. Bila Tok Guru main rumah, kita kena dengar dia cakap. Kalau pergi rumah dia pun sama juga. Kena dengar dia cakap. Jangan kita aja cakap. Bila Tok Guru main rumah, salah Sayyidina Muhammad, jadi alhamdulillah saya tak payah cakap, dan sebab saya nak dengar dia cakap. Dia cerita dia pernah bertamu ke pejabat Tun Dr. Mahathir, salah Sayyidina Muhammad. Oleh kerana dia Tok Guru tua, Dr. Mahathir ni antara salah Sayyidina Muhammad, sifat bagus dia yang saya dengar anak dia pun, Datuk Mukhlis pun suka. Maknanya nak dengar ulama cakap. Kalau tengok Datuk Mukhlis tu, dia turun main jumpa Pak Tihmat tu, pimpin tangan. Dia budak, dia orang muda, Tok Guru tua. Itulah akhlak dengan Tok Guru. Salah Sayyidina Muhammad. Dia kata waktu tu Mahathir tak tun lagi, waktu tu masih Perdana Menteri. Dia kata Tuan Mahathir, Tuan Mahathir Datuk apa? Datuk Seri. Datuk apa? Datuk Seri. Saya mai ni takkan tak ada sekelas ayak pun. Tetamu ni kena muliakan. Tuan Mahathir pergi ambil ayak bagi. Dia sebagai Perdana Menteri tu pergi ambil ayak bagi kat Tok Guru. Minta maaf Tok Guru. Tu nak abang orang main rumah, jangan biar lepas main tak minum walaupun seteguk air sejuk. Jadi saya muhasabah, oh tu pejabat kita tu Lin kena ada ayak. Orang bagi ayak. Kita tak boleh bagi apa? Bagi ayak. Ayak kita ada. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi ambil tu kena bayar lah. Faham tak? Pejabat keluar duit, bayar. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi biar ayak tu ada untuk tetamu. Sebab Nabi suruh, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, muliakan tetamunya. Tamu ni kita kena muliakan sampai dia rasa ish, malu lah. Berarti kita dah layan dia tu, dah rasa malu. Kita ni rasa tak sepatut ni kita layan kata-kata ni. Berarti kita dah melayan dia mengikut seperti Nabi kita nak. Tamu ni kalau dia rasa renggang, patut ingin dia kena buat kita macam ni. Salah saya, tapi tak buat macam ni. Faham? Berarti kita tak ada akhlak macam Rasulullah. Salah saya. No? Cuba tengok Imam Bukhari. Dia tengah mengajar. Dia tengah mengajar diri. Duduk. Sab diri pula. Mengajar. Sab diri pula. Anak murid heran. Lepas dia duduk diri. Lepas dia mengajar, orang tanya, Maulana Syekh kami nak tanya, kenapa duduk diri tadi? Aku duduk mengajar tadi. Tiba-tiba anak guruku, budak, lari-lari main masuk masjid. Di pintu masjid dia tengok orang. Waktu tu Imam Bukhari diri. Hormat anak guru dia. Allah. Faham tak? Itu panggil akhlak. Itu susah orang nak buat. Orang hanya hormat Tok Guru. Orang tak hormat keluarga Tok Guru. Orang tak hormat anak Tok Guru. Selalunya macam itulah. Salah Sayyidina Muhammad. Macam kita, anak kita. Orang jaga anak kita. Orang ra'i. Orang peduli anak kita. Kan? Orang main dengan anak kita. Kita suka. Pasal apa kita tak buat macam tu? Kita tahu kalau orang buat kat kita, kita suka. Pasal apa tak buat macam tu kat orang?
Jadi itu akhlak. Kamal mutaba'ah. Kamal mutaba'ah. Sempurna seperti akhlak Rasulullah. Dan ngaji kena belajar akhlak. Baik itu, satu masa saya tak tahan hati, saya menangis. Pada masuk yang sama. Sebab Nabi ni kita cinta. Tapi kita tak boleh nak gapai seperti mana akhlak Nabi yang mulia. Takut Nabi persoal tu yang kasih kat aku. Kalau kasih aku, akhlak aku. Kita ya apa orang panggil apa masalah Sayyidina Muhammad. Kita yang pulun kata kasih kat Nabi. Tapi kasih kat Nabi, Nabi kasih kat kita tu mengikut kita sama dengan dia ataupun tidak. Macam kita lah. Sayang tak pada anak-anak yang ikut kita. Patuh, tak bantah. Taat. Itu sayang. Itu harapan kita. Macam mana pula anak hak bantah tak ikut? Sedih tak? Takkan hak tu kita nak letak kat Rasulullah pun. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perbaiki akhlak kita dengan Rasulullah biar sama. Salah Sayyidina Muhammad. Tu kena minta antarzuqana kamalal mutaba'ah. Itu engkau, wahai Tuhan, tolonglah kurnia pada kami, rezekikan kami sempurna kami mengikut Rasulullah Salah Sayyidina Muhammad. Sampai kalaulah Nabi ada, Nabi kata, apa yang dia buat semua aku redha. Kalau Nabi kita ada ni, kalau Nabi hidup balik, Salah Sayyidina Muhammad, Nabi kata kat kita, dia ni buat apa semua aku redha kat dia. Habis lah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu kita minta Allah Ta'ala bagi kita sempurna ikut Nabi. Sebab siapa yang ikut Nabi, sesempurnanya orang tu lah akan dibalas cintanya oleh Allah. Kalau tak boleh ikut Nabi habis sempurna, ya orang tu tak akan dapat cinta Allah selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kepala otak ni kena fikir. Dan fikir dalam kepala otak ni. Ngaji banyak, amal banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama, amal tu mana apa? Amal tu mana? Sama macam Nabi tu mana amal. Sahabat Nabi diutuskan untuk mengajar umatnya beramal. Ala Sayyidina Muhammad. Jadi kepala otak ni. Kita nak meningkat daripada satu masa ke satu masa. Lebih baik. InsyaAllah. Salam Sayyidina Muhammad. Jangan sombong, jangan bongkak, jangan ego, jangan tinggi diri. Buang tu. Kalau benda tu benar-benar, terimalah benda tu benar-benar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala fi akhlaqihi wa amalihi wa aqwalihi zahiran wa batina. Zahir dan batin, luar pun sama, dalam hati pun sama. Maknanya kalau orang tengok luar, orang tahu dalam. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Itu dia panggil kamal mutaba'ah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wa tuhyiyana wa tumitana ala dhalika. Siapa tu? Memang haddad. Doa, minta kita kata amin. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dan engkau hidupkan kami, matikan kami ala dhalika. Macam tu. Iaitu akhlak Nabi, akhlak kita. Amalan Nabi, amalan kita. Perkataan Nabi, kita. Hidup macam tu, mati macam tu. Mana hidup dan mati sama macam Nabi. Syekh Faiz, sahabat Ustaz, kami dah balik Mesir dah hampir 30 tahun. Waktu nak balik Mesir, dia beli kain kapan Mesir. Kain kapan Mesir dia beli. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikapankan dengan kain kapan Mesir.
Tu sebatara tu 30 tahun dah barangkali. Saya simpan ke kapal tu tak mati lagi. Isteri dia mati dah, ayah dia mati dah. Kalau cinta Nabi macam tu, salah Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hampir dalam hidup ni semua nak sama macam Nabi. Faham? Kalau kita cinta pada seseorang, kita nak sama macam dia semua. Salah Sayyidina Muhammad. Tu panggil idola. Awak pakai macam ni, kita tahu kalau seorang tu minat seseorang, dia akan sama macam orang tu. Salah Sayyidina Muhammad. Macam Tok Guru Haji Rafi'i ikut Tok Guru Jumaat Lanai. Sampai Tok Guru Jumaat Lanai pakai baju meja, salah Sayyidina Muhammad. Bawah 2 kancing tak pun dia ikut Tok Guru. Padahal tu bukan wajib, tapi cinta nak cinta nak. Bila kita minat, kita akan suka ikut macam orang tu. Tu bahasa dia. Allah SWT. Kalau cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan sama macam Rasulullah. Kita rasa galak, awak lah pakai macam ni, tak macam Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini ialah grup infak Masjid Darsa 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Grup Masjid Darsa 3 seluruh Malaysia, hamba Allah sekeluarga Kelantan, Haji Zulkarnain Ahmad dan keluarga Kelana Jaya, Mak Suati sekeluarga Sungai Buloh, Mak Firdaus, Mak Fauzi sekeluarga Bangi, Rabi Atul keluarga Seberang Jaya, Muhammad Danishi Selangor, hamba Allah keluarga Singapura, Suzana Sahanara Khan, Muhammad Rozi, Nur Fadilah keluarga Puchong, Abdul Rahim, Bandar Seri Putra keluarga Muhammad Saleh Perak, Suzi keluarga Kajang, Fizzah keluarga Kapung Raja Uda, Cik Emak Ahmad Gombak, Aminah Syed Ahmad Al-Haddad Melaka, Irni Wati Kerubung Melaka, hamba-hamba Allah Teluk Intan, Nurizam Haji Harun Kulim, Hajar dan Rosli keluarga Singapura, Nur Azaz Selangor, Muhammad Haikal bin Ishaq dan keluarga para arwah, Nur Zalin keluarga Setia Alam, Nur Halinda Husin, Taman Datuk Senu, Noni Zawati Aznan Pasir Gudang Johor, Zanita Mukhtar Temuh Perak, Cik Nawawi, arwah Saiful Rizal Bandar Saguna Merbuk, Siti Muzalifah binti Muhammad Ghazali Penggalan Hulu, Nik Hafizi, Nik Abdullah dan Umi Kalsum Syuaib Puchong, Nur Amirah Ahmad Ali sekeluarga Ketua Damansara, Syasidah Husin sekeluarga. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan semua hajat-hajat mereka, dimudahkan, diberkati dan mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك